同学们好，现在我们来讨论韩江5年级国文理解。第一题 ，murid-murid membuat senaman di pada waktu pendidikan jasmani。所以这边他给你的选择是 di， 就是要讲的是tempat。di kantin 就是食堂 ，makma 就是实验室 ，padang 就是操场 ，tandas 就是厕所。然后要看的重点是 membuat senaman， 就是做体操。然后 waktu pendidikan jasmani 就是体育课的时候会在哪里做体操呢？就是 di padang， 所以答案就是 C。接下来 Raja Ahmad berasa badannya melekit， 这边的重点就是 melekit 就是黏。Setelah pulang daripada berburu 就是打猎。Justeru baginda perlu 做什么？第一个老师已经帮你写意识了 ，A 就是 beradu 睡觉 ，B bersantap 就是吃 ，C bersiram 洗澡 ，D bersemayam 就是住或者是他就坐的地方。所以在这里是有所用的，就叫做 bahasa istana。所以他们国王所用的跟我们所用的生词是不一样的。然后他觉得他的身体黏黏，然后他应该怎么做呢？就是 C bersiram。第三题 junjung kita 谁 Patik akan menyampaikan amanat tuanku ini kepada kedua-dua orang penghulu itu, kata Datuk Temenggung kepada Sultan Mahmud。所以 Datuk Temenggung 就是一个臣子，所以还要怎样称呼这个 Sultan Mahmud 呢？所以是 junjung kita tuanku。试题 keropok udang itu disimpan di dalam bekas kedap udara supaya tidak 什么 keropok udang 就是人家所讲的 hepiang， 就是 disimpan di dalam bekas kedap udara 就是很紧的盒子里面 supaya tidak 不怎样呢？第一 A 是 hamis 就是羊骚味 lemau 就是变软。C rangut 就是松脆 ，D tengi 就是油臭味。为什么要把 hepiang 收起来呢？因为 supaya tidak lemau 变软。接下来第5题，什么 bimbang adik saya akan menghubungi ahli keluarga kamu sebentar lagi， kata polis kepada budak yang kehilangan ibu itu。所以呢，他这边要讲什么 bimbang 嘛 ，bimbang 就是担心，所以他讲我等下会联络你的家人，所以应该是 usah bimbang，OK， 所以是不要担心，我会帮你联络你的家人。所以答案是 D。接下来第6题、第7题呢，这一面、第2面的呢，老师也不加以说明。如果你们有什么任何问题，可以在下面留言，然后老师会再一一的解释。所以第6题 ，Puan Azura melambai-lambai tangan kepada anaknya yang hendak ke sekolah， 看他的手，挥手就是 melambai-lambai tangan。第7题 ，ahli-ahli pasukan bola sepak。menjulang piala dengan gembira setelah menjuarai pertandingan persahabatan tersebut。menjulang 就是把他的奖杯举起来。接下来看第8题 ，Peti kecemasan mesti dibawa sebagai semok kecemasan khususnya ketika lawatan sambil belajar。Peti kecemasan 就是紧急药箱，必须要带 S 什么 sebagai 就是 S 什么东西呢？就是 persediaan kecemasan， 就是说预防着有任何的紧急事情，所以是 persediaan kecemasan。接下来第9题 ，Dia bekerja sambilan menunggu keputusan SPM diumumkan， 就是说他做着把带的工作，在等待这个成绩被公布的时候，所以是什么答案呢？所以是 sementara。第10 wajah Intan Suraya 怎样 apabila mendapat hadiah sempena hari jadinya yang ke-12。所以 wajah 的话呢是 berseri-seri。第11 什么 biri-biri meragut rumput di atas lereng bukit。所以最适合的penjodoh bilangan 就是 sekawan biri-biri。12 budak yang 什么 itu cepat berang apabila ada orang yang bercakap tentang dirinya， 所以这边重点是 cepat berang 就是容易生气。那么 A alas perut 的意思是什么呢？就是吃一些来顶饿，就是说吃一点，不要让自己肚子饿。
OK， 是跟ikat perut 有分别。ikat perut 就是说，因为他太贫穷了，所以没有东西吃，所以他必须要ikat perut绑他的肚子起来，不要吃那么多。cahaya mata 就是孩子的意思。perang mulut 就是吵架。telinga nipis 的意思说不可以听一些东西就很容易生气，所以正确的答案是 D。接下来是soalan 13 pilih penggunaan kata banyak makna yang tepat， 就是说这边他给的 kata banyak makna 就是 jatuh， 所以看第一个 Hari Christmas jatuh pada hari Ahad 的意思说圣诞节是将在星期日，所以是正确的。第二 buah kelapa yang masak itu jatuh ke tanah， 就是说已成熟的椰子掉落在地上，是正确的用法。第三 ibu menyapu daun yang jatuh di bawah pokok， 所以这边的用法有一点不正确，所以你可以写什么 ibu menyapu daun yang berguguran di bawah pokok， 就是掉落在地上的意思。第四 negeri yang aman itu telah jatuh ke tangan musuh 的意思是什么？就是那个国家已经落在了敌人的手上，所以正确的答案是1、2还有4，答案是 D。 Soalan 14 dan 15, pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Sungai-sungai di negara ini semakin tercemar kerana tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab untuk menjaga kualiti alam sekitar。 它的意思就是说，我们的河水越来越污染，因为不负责任的人类所造成的。所以我们要找的是 A、B、C、D 哪一个答案呢？最接近这个题目。A 的答案呢是讲人类变成越来越重要，当河水受污染，所以是错的。B. Manusia sentiasa bertanggung jawab untuk menjaga kualiti alam sekeliling agar sentiasa bersih。所以他讲人类呢时常都很负责任的去照顾这个大自然。OK， 也是不正确的。C. Sungai merupakan unsur alam yang paling diabaikan oleh manusia sekarang sehingga semakin tercemar。他讲人类呢时常最忽略的就是河水，所以造成河水越来越污染，所以也是不正确的。D. Sikap manusia yang sering mengabaikan peranan terhadap alam sekitar telah menyebabkan sungai-sungai semakin tercemar。所以他讲的是那些人类的性格时常忽略了对大自然的责任，所以呢造成河水越来越污染，才是最相近的答案。所以答案是 D。第15题 ，Tolong lapkan tingkap di bilik ini Ruzai ujar abangnya。他的哥哥让他帮忙抹窗，所以 A. Abang Ruzai meminta pertolongannya untuk mengelap tingkap di bilik itu， 所以这个答案是最相近题目，所以他讲哥哥让他帮忙抹窗。B. Tingkap di bilik Ruzai itu telah dilapkan， 这边他已经讲是已经 telah dilapkan， 这错是因为他讲已经被抹了，而且题目是反而就是教他们抹窗。C. Abang Ruzai menolongnya untuk mengelap， 他的哥哥帮他抹窗，所以是错的。D. Ruzai menyuruh abangnya mengelap， 是 Ruzai 叫他哥哥抹窗，所以是错的，答案是 A。接下来看第16题 ，pilih ayat-ayat yang betul。所以第一个 ，semenjak kehilangan adiknya pada hari itu tiada apa-apa berita tentangnya lagi。他讲自从他弟弟不见的那一天，再也没有任何他的消息，所以是正确的。Sesiapa yang tidak menghadiri ceramah itu akan didenda， 任何没有参加ceramah的人将会被罚，所以是也是正确的语法。Bila kamu hendak memulakan buku saya， 所以 bila 就是任何时间，所以应该是你几时要还我的书 ，bilakah 才是正确的答案。Apakah harga sekilo gula？ 所以 harga 就是要讲的是数量，所以应该是 berapakah harga sekilo gula？ 所以答案是1和2，所以是 A。好，接下来我们来看soalan 17 hingga 20， 就是 baca petikan 然后 jawab soalan，OK？ 所以这一个 petikan 呢是关于surat kiriman tidak rasmi，OK？ 我们再看看
以下的问答题。第17题 ，keluarga penulis tinggal di 哪里呢？我们要讲知道 keluarga penulis 呢，这封信呢是作者写给他的家人的。你可以看在这边 ，kehadapan ayanda dan bonda disandarkan dengan selamatnya。所以他的父母呢，他的家人是住在哪里？住在sandarkan。OK， 所以是答案是 C sandarkan。好，来看第18题。请大家先写一个一下，这是18、19、20，有一点印少了一排字，所以这边tujuan utama penulis menulis surat ini adalah untuk 什么呢？就是 untuk memberitahu tentang lawatannya。你可以从短文那边找到答案。他跟他的家人分享他这次去那个lawatan在Lembah Bujang的经历。好，继续19 pilih pernyataan yang tidak benar， 就是说以上哪一个是跟短文不正确的 ？OK， 所以第一 penulis akan melawat ke Kedah dan Pulau Pinang， 正确吗？他讲去Lembah Bujang， 去了Lembah Bujang， 然后就是去Langkawi， 就是 Kedah 咯，然后接下来他们去Pulau Pinang是正确的。所以还要找的是哪一个不正确 ？Sekolah penulis mengadakan lawatan ke utara， 去马来西亚的北部，对吗？对了，因为Langkawi 呀、Lembah Bujang 和Pulau Pinang 是属于北部。第C，penulis akan pulang ke kampungnya pada cuti masa nanti， 他会回家乡。是没有的，因为他已经跟着他学校去了这个lawatan，所以没有回到家乡。所以答案不正确是 C。D sudah 6 bulan penulis tidak berjumpa dengan keluarganya 是正确的，他已经有6个月没有回家乡了，所以答案是 C。20 berikut ialah kebaikan yang diperoleh daripada lawatan yang akan diadakan kecuali 除了哪一个呢 ？A menanam semangat cinta akan negara， 对吗？对，因为你去了，你了解了，你会更爱你的国家。B membantu murid-murid lulus dalam peperiksaan， 它会帮助你考试吗？是不会的哦。C murid-murid akan mendapat pengalaman baru， 你会得到新的经验，对吗？是对的。Dapat melihat tinggalan sejarah pada zaman dahulu， 你会看到历史所留下来的一切，是正确的。所以哪一个呢？答案就是 B boy。好，我们已经讨论完了20题的圈圈题，那请问你对多少题呢？你可以数一数。现在呢，我们来看看第21题 ，pilih kata sendi， 这里它给你有8个 kata sendi， 但是你只是需要选择4个最正确的 kata sendi 填在横线上。我们来读 petikan。Pulau Langkawi di Kedah memang terkenal legenda Masurinya。Masuri 相信大家都知道，有一个女人的名字 Masuri， 所以是什么 terkenal dengan legenda Masurinya。Boleh dikatakan bahawa setiap cuti persekolahan ramai pelancong akan mengunjungi Pulau Langkawi。所以就是说，每一次的学校假期都会有很多人去Langkawi。在这里呢，大家每次都是想去Langkawi，是去哪里？去Langkawi。接下来 kebanyakan 什么 mereka terpegun dengan keindahan pantai yang bersih itu。所以你要填什么答案呢？ kebanyakan 什么 antara mereka， 就是大多数大家呢是会因为了那个海边的美妙而terpegun， 就是着迷了。Tidak kurang juga yang mengambil kesempatan， 这里写漏字的可以补一补 kesempatan。做什么 merakam gambar-gambar yang menarik， 就是 mengambil kesempatan untuk merakam gambar-gambar yang menarik sebagai kenangan manis pada masa yang akan datang。然后这里要写什么 hidup mereka， 所以 dalam hidup mereka， 在他们生活中。所以这里填一下答案 terkenal dengan， 然后 kebanyakan antara mereka berkesempatan untuk， 然后dalam hidup mereka。
OK， 接下来我们来看22B tulis dialog yang sesuai。OK， 这边有两个人的对话，就是 Cikgu Lim 和 Christina 的对话。那么他就问他 Cikgu Lim，adakah aktiviti co-curriculum mendatangkan faedah kepada murid-murid？ 他讲，请问课外活动对学生有好处吗？然后Cikgu Lim要怎样回答呢？首先，在还没有回答之前，你们一定要记得 adakah 的话，你们的回答一定有两种方法，就是 ya atau tidak， 就是对还是不对。所以呢，记得在这边我们国文，不管是国文还是其他语文，当他问到这样子的时候，我们的答案都要是正面的答案，所以我们要答的是 呀，然后你要把答案写在这里呀，然后是谁呢 ？Christina， 所以你要写呀 ，Christina。OK， 然后你要写回去 activity co-curriculum mendatangkan faedah kepada murid-murid， 再写一次它的题目的这个问答。所以你是 titik， 因为已经回答了问题。C padankan peribahasa di bawah dengan maksudnya， 就是说你要连接哪一个是正确的意思。mati akal 的意思就是说不能要解决所面对的问题，就是死脑筋，已经想不到办法了，所以是 tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi。接下来第二 ringan mulut 就是他嘴巴很轻，代表他讲话很多，所以是 suka bercakap-cakap dengan beramah。senang hati，senang hati 就是说他的心很开心的意思，所以是 gembira kerana sesuatu。所以连接正确的答案，这对的话有2分。接下来第23题，这个也是一样 petikan， 然后读了之后呢要回答问题。然后这个 petikan 呢是关于 laporan sambutan Hari Guru。OK， 我们等下再回答他的问题。读了短文之后呢，我们就来回答问题。23A sambutan Hari Guru diadakan di 哪里？ di Dewan Sekolah， 你可以从 petikan 那边找得到答案。di Dewan Sekolah。接下来 apakah tujuan sambutan Hari Guru ini diadakan？ 他所举办这个 sambutan Hari Guru 的目的是什么呢？ tujuan 就是目的，所以你可以答 tujuan sambutan ini diadakan adalah untuk menghargai jasa dan pengorbanan guru， 所以要回答完整。从这边 tujuan sambutan Hari Guru ini diadakan adalah untuk， 要记得。加 adalah untuk 了之后呢，才来写答案，就是 menghargai jasa dan pengorbanan guru。所以接下来 C nyatakan 2 activity selepas waktu rehat， 的意思是说他们休息节过后有的活动是什么呢？这个 sambutan Hari Guru 嘛，所以呢他们的是什么 ？OK， 所以就是有3个活动，其实你可以选择 acara sukaneka mendeklamasikan sajak， 或者是persembahan nyanyian， 但是你只是需要写2个，因为它题目要求是 2 activity， 所以你只是需要写的是其中的2个 activity。OK， 好，我们来看 D padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan。OK， 所以第一个它已经给了的答案是 salah， 所以你还有3题可以选择答案。Semua guru mendapat anugerah khas sumbangan PIBG 是不正确的，因为它只是像 beberapa orang guru 而已拿到。OK， 所以jamuan makan hanya disediakan oleh para guru sahaja 也是错的，因为学生也是有的吃。Laporan Hari Guru ditulis selepas majlis berlangsung 的意思说他们是过了之后才写的这个报告。然后呢 ，Perutusan Hari Guru telah disampaikan oleh pengerusi majelis 也是错的，因为呢是校长讲的 Perutusan， 所以答案是错对错，就是 salah betul salah。来，我们继续，就是 soalan 24 baca petikan， 然后就是这个 petikan 它给你的是 jadual ulang kaji cuti sekolah kelas 6 Muni， 所以你看了这个 jadual ulang kaji 之后，你就回答下面的问答题。Apakah mata pelajaran yang paling banyak diulang kaji oleh murid-murid 6 Muni？ 所以你要算看哪一个科目是最多。所以这里是有写的是 science dan mathematics， 可以 science 有4节 ，mathematics 也是有4节，所以你就可以写 science dan mathematics 哦。答案是，然后 mata pelajaran yang diulang kaji
oleh murid-murid pada hari Khamis ialah 什么科？所以你要去 hari Khamis 的 column 那边看，就是这里 hari Khamis 的 column。所以你会看到有什么科？ bahasa Inggris, Sains dan Matematik。这个 Riadah 就是休息。OK， 所以这边的答案就是 bahasa Inggris, Sains dan Matematik 这一题。接下来 C, adakah murid-murid perlu melakukan aktiviti riadah pada setiap hari? Mengapa? 他问你的是 K8 题，他讲为什么他们？如果你觉得 yeah 为什么 tidak 也是为什么，因为 adakah 嘛已经讲了，刚才再重复多一次，所以答案一定会有 yeah 或 tidak。但是呢，当你看到 adakah 的时候，我们尽量写的是 positive 的 statement， 所以你的答案你可以写的是 yeah murid-murid perlu melakukan aktiviti riadah pada setiap hari kerana boleh menyihatkan badan dan mengurangkan stres。如果他们每天读书也是会造成压力，所以一定要有一些休闲的时间，让大家放轻松，而且可以锻炼身体。好，来，我再写多一次答案给你们，所以你可以写呀 murid-murid perlu melakukan aktiviti riadah pada setiap hari。为什么呢？ Kerana dapat menyihatkan badan， 可以锻炼身体 dan mengurangkan stres， 可以减少压力。OK， 接下来我们来到最后一题，就是 soalan 25， 也是一样，读关于这个 berus gigi 的短文，然后再回答以下的问题。我们来看它的问题是什么。第一题 ，Mengapakah kita perlu memberus gigi？ 为什么我们需要刷牙呢？这边有给你的答案，在上面有给答案，所以 kita perlu memberus gigi untuk mengelakkan daripada berlakunya gigi berlubang dan penyakit gusi。所以你可以在哪里找到这个答案呢？所以你可以找到的是在第一段，所以在这里 dapat mengelakkan daripada berlakunya gigi berlubang dan penyakit gusi。 OK， 所以可以避免牙齿有蛀牙或者是有牙龈的问题。接下来第二 pada zaman prasejarah 就是 bagaimanakah mereka menggunakan ranting pokok sebagai berus， 他们如何用树枝当做牙刷呢？ OK， 所以我们也是一样在上面找答案。OK， 我们的答案可以从这边找到，你看到吗？ Pada waktu itu mereka menggunakan ranting kayu。 他问你怎样用 ranting kayu 嘛，所以他就讲 hujung ranting akan dikunyah dan diketuk membentuk serabut yang menyerupai berus。 所以就是说我们要怎样回答下面呢？我们再看下面的题目，所以你可以回答的就是 pada zaman prasejarah， 你可以讲 hujung ranting akan dikunyah dan diketuk membentuk serabut yang menyerupai berus。 所以这个就是答案。接下来最后一题 C， apakah perbezaan antara berus gigi sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua？ terangkan， 它教你在还没有第二大战的之前和之后呢有什么分别？关于我们的牙刷，所以还叫你解释，所以你可以写的是什么？你的答案可以在哪里找到呢？也是从你的短文那边找到，所以你可以写的是，不用担心来不及，我会在这边写下答案给你们。Sebelum Perang Dunia Kedua， 都好 berus gigi ialah ranting pokok， 就是用树枝 kayu sugi， bulu binatang， 动物的毛。然后呢 selepas 就是 Perang Dunia Kedua 之后
berus gigi 是怎样的呢？ diperbuat daripada nilon dan batang plastik。OK， 如果你还有任何不明白的呢，你可以在我们的这个短片的下面留言，然后我们会再一一的回复你，谢谢。